Okay, tuition ni bila Sipu kata tuition dia bebas lah. Sipu bebas nak cerita apa. Kalau tuition bebas nak cerita apa kan. So BOP kita buat maybe 1-2 kali saja seminggu. Yang 4 hari tu, 4-5 hari tu kita tuition. Okay. BOP sekali seminggu cukup lah. Sistem pendidikan. Pendidikan. Okay. Kalau kita nak berjaya dalam apa jua bisnes, okay, dia mesti ada sistem pendidikan. Mesti ada educational system. Okay, ya kalau dulu antara yang sistem pendidikan sistem yang bagus lah tu kan. Pernah Sipu juga ikut lah. Masa tu Sipu di Kota Kinabalu. Masa tu lah. Tak tahu tahun berapa tu. 90 something, 90 maybe 98 ke 99 ke, around that time. Masa Sipu masih jadi pegawai telekom di Kota Kinabalu tu. So ada satu syarikat luar negara, syarikat luar negara, tak silap Sipu daripada Australia, base-nya Australia, tapi dia satu dunia lah. Nama dia Omega Trend. So dia ada satu sistem pendidikan yang bagus. Sipu tengok lah. Itu antara syarikat yang Sipu pernah tengok. Tapi almost all syarikat besar, syarikat network marketing yang besar-besar international, dia ada sistem pendidikan dia. Okay, cumanya elok tak elok itu perkara kedua lah. Tapi semua ada sistem pendidikan. Okay, cuma kalau tuan-tuan pernah ikut syarikat Amway, siapa yang pernah ikut syarikat Amway, dia ada satu grup, tuan-tuan, dia dipanggil Dream Chaser. Dream Chaser. Kalau orang Sabah bilang pembubut lah. Kau bubut itu dream, kau bubut itu impian, pengejar impian kan? Kita kan orang Sabah bilang bubut dia. Chaser mean pengejar impian. Terbalik kan bahasa orang putih dengan bahasa Malaysia kan terbalik. Pengejar impian, Dream Chaser. Dream Chaser Sipu pernah juga ikut dia punya pendidikan, tu bagus juga nah. Omega Trend ada cara dia, Dream Chaser ada cara dia. Okay. Jadi dititik beratkan ialah pendidikan itu mesti bersistem supaya everyone yang join dia akan ikut sistem itu. Menjadi senang lah kan. Jadi senang. Just follow the system. The educational system. Everybody follow. To make it easy. Okay. Jadi Sipu juga create kan. Now the company also create. Syarikat Ligut ni juga dia create dia punya education system. Because of the language. Because of the language barrier and the cultural barrier kan. Jadi kita tidak boleh 100% follow the system. Education system tu kita tak boleh 100% follow sebab kita ada perbezaan bahasa dan budaya tu. Yang paling besar ialah bahasa lah, dari segi bahasa. Kalau company English, dia punya sistem pendidikan dia English lah tuan-tuan. Jadi kalau geng-geng kita yang tak pandai bahasa Inggeris, problem lah tuan. Nak hook up to the system, problem lah.
Dia tak jadilah tuan-tuan. Tak jadi. Because of the language barrier. Jadi apa yang Sibu buat ialah create another system. Okay? Create another system pendidikan. Sebagai penggunaan tim lah. Penggunaan tim terutama yang tidak boleh berbahasa Inggeris. Kalau boleh berbahasa Inggeris, tak apalah. Follow the system, company punya sistem pendidikan dia kan. Tuan-tuan hari apa? Hari Khamis hari Jumaat. Okay. Sebab ni penutup dia malam ni dia tutup dia punya account for a week. Satu minggu ni the past 7 days dia akan kira fast start bonus malam ni. Jadi kita akan tahu berapa orang bronze apa semuanya. So tomorrow nanti syarikat akan buatlah dia punya Zoom meeting. Okay. So itu salah satu sistem pendidikan syarikat. Dia buat Zoom meeting hari Jumaat. Beza kita dengan masa Florida tu 12 jam. Kita awal 12 jam. Okay. Jadi tuan-tuan kena awalkan 12 jam. Kita yang awal 12 jam. Sana lewat 12 jam. Florida. Jadi kalau tuan-tuan tengok tarikh dan masa tu, Zoom meeting syarikat tu tuan-tuan kena tambah 12 jam. Sebab kita awal 12 jam. Jadi syarikat ada dua. Satu yang Ben Sklinski punya Zoom meeting. Ben Sklinski and the board of director lah. Tapi dia yang host. Yang kedua ialah produk. Ada Zoom meeting produk, iaitu pada hari Isnin. Okay. Hari Isnin tengah hari. So kita malam lah. Kita tengah malam tuan-tuan. Dia hari Isnin tengah hari. Okay, kita tengah malam. Nak pergi hari Selasa tu. Tengah malam. Sama juga yang syarikat punya si Ben Sklinski tu. Dia tengah hari, dia ambil tengah hari. So kita tengah malam. Okay, jadi tuan-tuan boleh ikut syarikat punya pendidikan. So kita ada pelbagai platform lah. Kan? Kita ada Zoom meeting. Syarikat punya Zoom meeting. Kita ada juga dia punya YouTube channel. Tuan-tuan follow YouTube channel syarikat. Okay. Live Good punya cari Live Good. Syarikat punya. Okay. Nanti saya akan tunjuk lah. Jadi sistem pendidikan kita tuan-tuan dia ada syarikat punya. Dan by syarikat kita ada YouTube. Kita ada Zoom meeting ni dirakam, dia masuk YouTube. Dan YouTube tu juga dia live. Okay. Tapi dia serentak dengan Zoom lah. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat follow dia sebab dia tengah malam tu. Jadi tuan-tuan tengok ni YouTube lah, rakaman YouTube. Macam Sibu lah, macam Sibu punya ni kan. Kita rakam dan masukkan dalam YouTube. Same thing. So satu lagi DMI kita lah. Kita punya team lah. Okay. Diamond Makers International. Kita bukan Dream, kita Diamond. Kita Diamond Makers. Nama team kita lah tuan-tuan. Yang Dream Chaser tu dia tu team tuan-tuan. Dia dalam MWay. Tapi dia namakan team dia tu Dream Chaser. So dia hebat sangat sampai dia jadikan dia macam satu syarikat. Dream Chaser tu dia di dalam MWay tapi dia buat macam satu syarikat pula. Kan? Satu syarikat dalam MWay pula jadinya. So dia ada dia punya board of directors, dia ada dia punya macam syarikat. Jadi orang tidak tahu yang itu MWay, sebenarnya dia MWay, tapi dia tak cerita MWay.
Dia cerita apa nama, ialah nanti masuklah MBA punya cerita tu, tapi kemudian yang dia gembar-gemburkan ialah we create a dream. What is your dream? Now kita nak realitikan dream tu. Itulah dream chaser, nama dia tu, dream chaser. Jadi bila orang pergi dia punya talk, orang tidak tahu benda itu MBA. Orang tidak tahu benda itu MBA. Dia cerita secara tu, create your dream apa semua tu kan. Nanti dan last sekali baru dia cerita ini MBA. Kan. Fasa kedua baru dia masuk. Okey, kita nak realitikan kita punya ni dalam MBA. Orang dah suka dah apa, lalu kata MBA. Itu cara pandai dia kan, nak tarik orang. Kalau dia cerita MBA depan-depan, orang lari. Tapi dia tak cerita MBA, dia cerita pasal dream apa semua tu. Lepas tu okey lah, bagus. Lepas tu dia kata kita guna MBA. Sebab dia mesti ada platform dia. Itulah cara tuan. Teknik kan. Tekniknya macam tu lah tuan. Jadi kita macam tu lah. One day we want to make this DMI a big organisation lah. Satu organisasi antarabangsa yang besar. Kita nak macam tu lah. Okay. Diamond Makers International. Diamond Makers International, kan? A company within a company. Organisasi dalam satu organisasi. DMI is organization, satu movement, satu organisasi di dalam Live Good. Okay, macam itulah tuan. So kita akan buat seminar on DMI. Kita tak kata seminar Live Good, kata seminar DMI kan. Jadi yang kita ketengahkan ialah DMI. Okay, jadi kita ada sibuk akan ialah antaranya macam kita buat sekarang ni lah. Okay, so ada sistem education di dalam DMI itu. Okay, syarikat ada sistem educationnya. Kita juga ada sistem education kita. Okay, macam itulah. To complete the education system untuk kita punya usahawan. Kalau kita nak harapkan syarikat punya education, tak cukup. Tak cukup. Karena kita ni orang Malaysia. Orang Malaysia, kita perlu education yang sesuai dengan kita lah. Kan? Kalau overseas tak kisah, boleh ikut syarikat punya. Tapi kalau rakan-rakan kita makcik Kia, macam mana dia nak ikut sistem syarikat tu kan? Mustahil lah dia boleh buat, mustahil dia boleh follow kan. Okay? Jadi kita nakkan suatu sistem education yang boleh diikut oleh semua ahli tim kita. Di Malaysia ni lah. So jadi apa yang Sibu buat? Jadi Sibu buat, pertama Zoom meeting is part of the education. 6 kali 1 minggu. 6 kali 1 minggu. Yang tak ada hari Selasa. Selain hari Selasa, kita ada Zoom meeting. Kan? Ada Zoom meeting. Contohnya link tu sama aja tuan. Kadang-kadang orang tanya apa link? Linknya sama aja lah. Yang semalam semua itu link yang sama. Sibu tidak akan ubah link tu. Okay, link Zoom meeting kita tu Sibu tidak akan ubah. Dia macam itulah. Setiap malam itulah link dia. Kecuali Selasa kita rehat tu tak ada lah. Tapi every night 9:30 itu the same link yang sama. Cuma Sibu tukar gambar saja, tukar dia punya tarikh saja, tapi link tidak ditukar, dia sama tu. Kalau tuan-tuan tengok setiap hari itu kan sama link dia. Okay, sengaja supaya tuan-tuan tidak confuse kan.
So ikut tuan. Zoom meeting ni sangat penting dalam education sebab di sinilah dia live. Zoom meeting is live. Tuan-tuan boleh tanya soalan, sibuk jawab. Tanya soalan, sibuk jawab. Secara direct, sibuk jawab. Kan? Dia punya kepentingan dia tu. Why you need to attend the Zoom meeting. Kalau tak boleh every night pun tak apalah. Kan? Daripada 6 hari tu maybe 3 hari. 3 hari okey lah juga kan. Tapi janganlah 1 hari saja. 1 hari seminggu. Sekurang-kurangnya 3 kali lah. Separuh lah kan. Okay. Yang paling bagus every time lah. 6 kali lah. Okay, sebab setiap malam dia lain-lain kan. Dia bukan 100% sama kan. Mesti ada perbezaan tu. Kalau tak 20% berbeza tu. Every night dia ada perbezaan dia. Okay, so gunakan Zoom meeting tuan-tuan. Ini kenapa sibuk buat every day? Kenapa 6 kali? Kan? Tak boring ke tu? Bukan pasal boring tak boring tu, sebab tujuan dia supaya tuan-tuan berlakunya duplikasi network. Ini sebab dia. Okay, kenapa sibuk sanggup kan? Sibuk sanggup tolak tepi aktiviti lain sebelah malam. Okay, every night sibuk dedicate my time 9:30 until 11. Kan biasanya sampai 11, kadang-kadang 10:30 lah. Dan paling awal pun 10:30 lah. Normally sampai jam 11, normally. Kadang-kadang sampai 11 lebih. Kenapa sibuk nak pastikan ada Zoom meeting tu? Supaya adanya duplikasi, jangan sampai dia sejuk. Kita tak mau dia sejuk, tuan. Dia mesti hot. Sentiasa hot. Kalau tak hot pun dia warm lah. Kan? Jadi orang yang join, contohnya dia join hari ini. Dia tengah hot tu. Kan orang yang tengah hot tu, kalau dia join hari ni lah. Hari ini petang tadi dia join. Okay, dia tengah hot ni. I need something to learn. Kan, aku nak belajar ni. Dia tengah hot. Nak belajar tuan-tuan. Kalau tak ada Zoom meeting, macam mana? Kan? Kalau tak ada Zoom meeting, macam mana? Okay, kena pula tuan-tuan yang sponsor dia. Tuan-tuan pula tak faham lagi kan? Atau tak pandai nak cerita kan? Macam mana? Okay, jadi itu sebab itulah sibuk buat Zoom meeting. Jadi kalau tuan-tuan sponsor somebody, bagi tahu dia terus, malam nanti jangan lupa ikut tuition kita malam ni. Jadi dia hot, tambah hot lah. Dia tak cool down lah tuan-tuan. Kalau tak nanti dia sejuk lah tuan-tuan. Kan? Kita tak curahkan dia ilmu. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia tak dapat input ilmu kan. Dia akan jadi cold. Sejuk. Semangat dia nanti kurang. So bila ada everyday punya knowledge, ada learning everyday, so dia tetap hot. Dia tak boleh dia turun sejuk sikit, naik balik. Turun sejuk, naik balik. So dia sentiasa hot lah tuan. Sentiasa hot. Itulah tujuan dia. Kenapa suruh buat hari-hari? Bukan seminggu sekali sejuk lah tu. Kan? Dah sejuk lah tu kalau seminggu. Okay? Jadi hari-hari jumpa sibuk lah malam-malam kan? Jadi sentiasa dia keep hot. Jadi orang yang baru masuk dia boleh bawa kawan dia terus. Hari ini dia join. Waktu dia kata dia buat senarai nama. Tuan-tuan kena buat senarai nama. Okey, siapa aku nak ajak masuk Zoom meeting malam ni? Kan? Tuan-tuan dah hari ini join, hari ini tuan-tuan buat planning dah. Siapa aku nak tangkap ni? Kan? Bawa 2-3 orang masuk Zoom meeting tuan-tuan. You have to fight that. Kan banyak masa tu. Daripada pagi sampai ke petang tuan. Kan? Sampai ke senja. Tuan-tuan patutnya berperang tu. Berperang maksudnya tuan-tuan berperang nak tarik orang bawa masuk Zoom meeting. That's what you need to do.
Kan berfikir, siapa aku nak bawa? Tengok handphone. Tuan-tuan buka buku. Ada orang dia tulis nama kawan dia dalam buku. Ada orang dalam handphone. But it's good, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis dalam buku. Sebab dalam handphone dia boleh hilang. Rosak, hilang. Kan, jadi amalkan handphone tuan-tuan tu, catat dalam buku dia punya nama-nama dengan handphone tu. Apa-apa hal pun ada dalam buku. Dan kalau dalam buku tuan-tuan boleh coret-coret, tuan-tuan. Jadikan dia senarai nama tuan-tuan nak bawa dia dalam live good. Okay, tuan-tuan boleh buat komen lah, apalah. So better in a book. Or tuan-tuan catat di dalam Excel. Okay, ini boleh download ni tuan. Senarai nama dalam handphone ni dia boleh download dan boleh diimport, jadikan dia dalam bentuk Excel. Okay, masukkan dalam komputer. Jadi tuan-tuan save alamat dia orang punya nama tu, handphone tu kan. Dan gunakan tu untuk tuan-tuan ajak dia. Semada masuk Zoom meeting ke, tuan-tuan antar video-video pendek ke. Sekarang sebut ada beberapa video pendek. Okay, boleh guna macam tu, nak hantar landing page ke, apa-apalah. But jangan lupa ajak mereka masuk Zoom meeting. Zoom meeting is one of the best way. Cara wajib lah tuan-tuan. Zoom meeting ini wajib. Mesti kita tarik orang masuk Zoom meeting. Okay? Sebab dia punya kekuatan dia dalam Zoom meeting ni. Sebab kita bersosial ni, ini ramai-ramai ni kan. Dia ramai-ramai ni, nampak orang-orang kat sini kan. Ada lah orang daripada KK, orang daripada Melaka, orang satu Malaysia kan. Dari pelbagai tempat ada kat sini ya, kan. So dia tahulah dia bukan seorang-seorang. Kalau dia join pun ada ramai orang lah. Okay. So that's the important of ikut Zoom meeting. Okay, tujuannya duplicate. So orang yang baru join dia boleh bawa kawan dia dengar kita punya Zoom meeting, get interested dalam kita punya business, besok dia join. Dia pula join, lepas tu dia pula ajak kawan dia bawa malam tu pula. Tomorrow night lah. So benda tu dia berulang-ulang. Jadi benda tu duplicate lah tuan-tuan. Dia akan duplicate. Dan duplicate-nya cepat sebab dia harian. Kalau duplicate seminggu sekali Zoom meeting, duplicate-nya seminggu-seminggu. Slow lah, lambat lah duplikasi. Duplikasi akan jadi lambat. Okay. Jadi Zoom meeting hari-hari itu dia boleh duplicate. Kita boleh sponsor orang hari-hari. So kita ada benda yang kita cakap kan. Semalam punya Zoom meeting macam mana? Jadi kita ada topik. Ada topik to talk to our friend. Kan, kita ajak dia masuk kan. Jadi kita tanya besok dia. Kan? Jadi itulah kerja kita, ajak orang masuk, bertanya dia, follow up lah, itu maksudnya. Kita follow up dia. Every day kita buat macam tu, ajak orang masuk, follow up. Follow up to close. To close lah. Kan? Itulah kerja kita. Guna the power of Zoom meeting. Benda tu kan free. Benda ni free. Tak ada bayaran apa-apa kan. Yang bayar Sifu lah. Ada bayaran itu kan. Zoom meeting tu bukan free. Sifu bayar lah. Tapi tuan-tuan kan free. Okay. So guna platform ni untuk tuan-tuan duplicate your network. Besarkan network ni. That's why kita ada daily Zoom meeting. Kecuali Selasa lah. So that is the big part of our education system. DMI education system. Sangat-sangat besar. Zoom meeting tu pengaruhnya kuat. Pengaruhnya kuat.
Tapi sayangnya tidak dipergunakan secara sepenuhnya. Sibuk komit, setiap malam sibuk komit kan. But your commitment is to bring people in. My commitment to speak. Your commitment is to bring people in. Okay? Tarik orang masuk, tuan-tuan. Itulah kerja, tuan-tuan. Tarik orang masuk, tarik orang masuk. Tidak berhenti. Tomorrow lain, tomorrow lain. Bawa 3-4 new people. That is how you grow your network. Satu orang masuk, oh aku dah sponsor orang. Besok ada lagi orang masuk, sponsor dah 2 orang. Dah bronze, tuan-tuan, dah bronze lah. You become bronze already. Kan, 2 kali, 3 kali kawan ajak masuk. Mungkin dia tidak masuk the next day, maybe 1 week. Tak apalah. But every day kita bring in people. Every day. Ya, kecuali hari Selasa lah. Okay, kerjanya jadi tu Menteri Pengangkutan tu dah. Your job is Menteri Pengangkutan. Jadi Makcik Kia pun boleh buat kerja tu kan. Makcik Kia dia boleh buat kerja tu. Dia boleh ajak orang masuk Zoom meeting. Bila kawan tu nak join, minta bantuan upline. Makcik Kia tak tahu nak data orang, tak apa. Asal Makcik Kia tahu siapa upline. Okey, minta tolong. Tolong daftarkan ni, ada kawan saya nak masuk. Semalam dia ikut Zoom meeting. So dia minat nak masuk. Macam mana ni? Boleh tak? Tolong daftarkan. Bolehlah, kita bantu lah. Okay, kita bantulah. Bank in apa semua tu, kita daftarkan. Di bawah Makcik Kia tu. Macam tu tuan. Okay, so everybody can do this business. Dia tak perlu dia tahu semua benda. Kan, makcik-makcik yang tak pandai IT pun tak apa. Kita akan bantu. Sistem pendidikan kita ni akan bantu. Permudahkan kerja dia lah. Itulah. Okay. So Zoom meeting. Do your part, tuan-tuan. Do your part. Sebab Sibu punya part ni terlalu besar, tuan. Tuan-tuan lepas meeting ni, kadang-kadang biasa jam 11 lebih kan habis. Sibu tak tidur. Sibu akan edit the video. Video ni Sibu edit. Sibu tengok daripada awal sampai habis. Kalau 2 jam lah Sibu akan tengok dan potong-potong, tengok potong-potong. Jadi campur potong-potong tu jadi 3 jam. Saya jam 11 tambah 3 jam, Sibu tak tidur. Just to create this video ni, tak edit video ni. Jadi Sibu kurang tidur. But that is my commitment. Itulah Sibu punya komitmen untuk bantu tim. Okay. Jadi tuan-tuan punya komitmen is to bring people in. Barulah kita berjaya, tuan-tuan. Baru kita berjaya. Kan? Itu yang Sibu kata, Sibu nak tengok ada 100 orang dalam Zoom meeting. Sebab kita punya dewan kerusi dalam Zoom meeting ni ada 100. Kan? Ada 100. Now berapa? 29. So ada 71 lagi kerusi kosong. Kan? Okay. So kita perlukan ini ada 2 bulan lebih ni. Dah 2 bulan lebih ya. Kita dah buat Zoom meeting ni 2 bulan dah. Okay, kalau ikut dia punya jadual tu patutnya penuh lah. Kalau dah 2 bulan tu tuan-tuan patutnya penuh, Zoom meeting penuh. Kan? Kalau everybody doing the part, everybody bawa dia punya orang masuk. Okay, sebab orang lama, tim Sibu dah lebih 100 orang ni kan. Jadi kalau semua orang tu masuk penuh lah. Tak campur yang baru, yang lama saja pun kalau semua masuk dah penuh lah. Okay, jadi support the Zoom meeting. Orang yang sudah join, you must come. Mesti hadir, tuan-tuan. Siapa yang sudah member tu hadirlah, jangan tak hadir. To support the new people yang baru join kan. Kita support mereka.
sambil-sambil belajar lah. Bukan semua benda yang dalam Zoom meeting tuan-tuan tahu kan. Ada benda-benda baru tu. Tuan-tuan akan belajar. Setiap kali Zoom meeting ada saja benda-benda baru yang tuan-tuan boleh belajar. Jadi jangan apa jangan tak datang. Mai datang Zoom meeting. Jadi ingat tu, bring new people. Daripada pagi sampai ke petang cari berapa orang yang nak diajak tu. Tak dekat-dekat nak Zoom meeting dan dekat 9:30 tuan-tuan call dia. Just to remind. Call. Ada kawan kita nama Saleh kan. Call dia tuan. 3 minit macam tu lah, 3 minit sebelum kan. Call dia. WhatsApp tu banyak kali kita WhatsApp, dari pagi kita WhatsApp dia, petang kita WhatsApp dia. Atau tuan-tuan call juga sebelah pagi tu. Just sebab bila kita call dia itu strong. Dia punya invitation strong. Kuat. Kalau kita call somebody. Kan? Saleh, malam ni jangan lupa kita belajar sama-sama. Macam itulah, kita belajar sama-sama. Jangan kata, jangan lupa engkau belajar malam. Engkau belajar yang kau. Kita kena cakap kita sama-sama belajar. Together. Macam itulah ajak yang betul. Jangan suruh dia pergi, kita tak pergi. Jangan suruh dia hadir, kita tak hadir. Itu salah. Malam ni jangan lupa 9:30. Kita ikut Zoom meeting. Ada tuition malam ni. Saya pun dah, walaupun dah lama saya ikut juga. Sebab ada benda-benda baru tu. Kan? Bagi semangat macam tu. Sebab tu tuan-tuan bila masuk Zoom meeting, tuan-tuan tulis nama betul lah. Dan jangan nama yang kita tak tahu. Kan? Sebab apa? Itu penting kepada downline. Bila downline masuk, dia akan tengok upline dia ada tak, mana penaja aku ni tak nampak pun nama dia. Ya. Sebab kita tukar nama. Jadi guna nama yang betul supaya downline kita bila dia masuk Zoom meeting dia tengok upline aku ada. Jadi gunakanlah Zoom meeting ni tuan-tuan. Ini tuntut Sibu punya komitmen ni. Jangan sia-siakan dia. Kedua, pendidikan kita ialah apa? Kita ada WhatsApp. WhatsApp group. WhatsApp group ini pendidikan tuan-tuan. Dia bukan sembang-sembang kosong. WhatsApp group bukan sembang-sembang kosong. Dia adalah sistem pendidikan. Is part. Sebahagian daripada kurikulum. Sebahagian daripada kurikulum DMI itu. Salah satu cara kita mengajar dalam tim DMI ialah guna WhatsApp. Dan WhatsApp tu banyak dia punya bantuan tu. Banyak dia punya ilmu yang kita curahkan dalam WhatsApp tu. Jadi everybody mesti masuk dalam WhatsApp. Siapa saja tuan-tuan punya network downline mesti dimasukkan dalam WhatsApp group. Termasuk tuan-tuan punya family. Yalah tuan-tuan dah daftarkan anak tu kan? Dah daftarkan anak, bini pun dah daftarkan dalam LiveGood. Kan? Ada yang mertua dia pun dia daftarkan dalam LiveGood kan? Jadi siapa saja inside your group, inside your team yang didaftarkan itu, mesti tuan-tuan masukkan dalam WhatsApp group. Sama ada dia aktifkan tak aktifkan belakang kira lah. Yang penting kau dah member of LiveGood, kau kena masuk dalam WhatsApp group. Mana tahu gitu tuan? Mana tahu? Kan? Mana tahu orang rumah yang kita daftarkan tu mula-mula dia kata, abang aku daftarkan aku tapi aku tak buatlah. Aku tengok-tengok je lah. Abang yang tolong buatkan. Mungkin dia kata macam tu kan.
Tapi bila kita masukkan dalam WhatsApp group, dia tengok cicet kawan-kawan kita tu kan. Kawan kita berposting-posting kat situ. Oh, dia pun rasa seronok pula kan. Dia pun rasa seronok kan. Ya, aku pun nak ikut chatting lah, tapi kalau aku chatting, aku kena buat bisnes ni. Mana boleh aku menyampuk kalau aku tak buat kan. Last dia pun teringin nak buat bisnes tu. Okay. Jadi ada kelebihan ni tuan-tuan. Wanita ni dia ada kelebihan dia. Orang rumah tu ada kelebihan dia. Okay. Wanita dengan wanita dia senang lah tuan-tuan. Dia senang nak ajak. Kan, kalau kita susah lah nak ajak wanita kan. Especially wanita yang dah kahwin. Wanita yang berumah tangga. So kita tak berapa sesuai tuan, to approach these people. This category of people. Yang sesuai ialah orang rumah kita. Orang rumah kita yang sesuai ajak orang rumah orang. Kan? The same gender yang sama kan. Okay. Jadi ajaklah, masuklah dalam WhatsApp group. Siapa yang ada orang rumah yang sudah didaftarkan di dalam Live Good, mesti masukkan mereka dalam WhatsApp group. Okay, macam mana kalau orang rumah yang tak didaftarkan? Bolehkah kita masukkan dalam WhatsApp group? Yes. Kalau belum daftarkan orang rumah, masukkan, sibuk sarankan tuan-tuan masukkan mereka dalam WhatsApp group. Kenapa? Because this is a family business. Ini bisnes keluarga ni tuan-tuan. Orang rumah tu waris kepada bisnes tuan-tuan tu. Dia waris. Dia kena tahulah pasal bisnes ni kan. Walaupun nama dia tak ada, tapi kita punya nama tu dia punya nama. Sebab dia pewaris kan. Anything happen to us, esok lusa meninggal dunia, dia akan warisi bisnes tu. Jadi kalau dia tak tahu apa-apa benda dengan what you are doing, jadi payah nanti dia nak continue. So at least dia tahu what's going on. Okay, bila dia masuk dalam WhatsApp group, dia tahulah apa suami aku buat ni. Yeah. Okay, dan tuan-tuan kena bagi dia password tu. Username, password kena bagi tahu orang rumah. Okay, apa-apa hal dia tahu. Dia tahu login, dia tahu website, dia tahu username, dia tahu password. Nanti satu hari tuan-tuan punya income 10,000 sebulan. Income 10,000 sebulan. Orang rumah tak tahu pun. Tiba-tiba meninggal dunia, kan? Kena bagi tahu lah. Dan sebagusnya tuan-tuan, sebagusnya daftarkanlah orang rumah tu. Daftarkanlah orang rumah tu, biarlah dia ada account juga. Kalau biasa tuan-tuan, kalau biasa syarikat network marketing ni yang international, biasanya tidak dibenarkan suami isteri memiliki dua account. Biasanya begitu. Syarikat besar-besar. Husband and wife cannot have two different business account. You couple, husband and wife share one account. Satu account saja. Biasanya begitulah. Okay, tapi Live Good dia benarkan tuan. Separate account. Suami lain account, isteri lain account. Dibenarkan. Kalau tak dibenarkan susah. Apalagi orang yang bini 4 kan. Mana boleh 5 orang kongsi satu account kan. Dalam Live Good kita boleh have individual account. Jadi pastikan
ada isteri tu, biarlah daftarkan dia. Dia ada dia punya account sendiri. Bukan mahal pun, 250 je tuan-tuan. RM250 je kan. Betul. Jadi dua-dua ada dalam kita punya WhatsApp group. The suami and the wife. The husband and the wife. Ada dalam WhatsApp group kita. Okay. Nah, kalau daftarkan anak-anak. Daftarkan anak-anak. Anak-anak tu juga masuk ke dalam WhatsApp group. Siapa yang daftarkan anak dia, pastikan anak itu dalam WhatsApp group. Kena bagi tahu dia. Secara ni lah tuan-tuan. Secara lembut lah bagi tahu dia. Abah ada daftarkan apa? Along. Along. Abah ada daftarkan Along dalam Business Live Good. Ada WhatsApp group. Apa masukkan Along? Along jangan keluar pula. Nanti abah masukkan jangan keluar pula. Kalau keluar abah rotan. Okay. Jadi tengok dalam WhatsApp group, tengok apa orang post. Belajar kat situ. Tak payah nak menyampuk pun tak apa. Tengok apa orang post. Belajar kat situ, hari-hari belajar. Tengok apa orang post. Kena macam tu lah, kena didik dah mereka. Bisnes pelan-pelan lah. So, salah satu cara penting ialah WhatsApp group. Okay, pelan-pelan ajak dia masuk Zoom meeting. Pelan-pelan ajak masuk Zoom meeting. Tapi yang WhatsApp group ini wajib. WhatsApp group wajib dimasukkan. Okay. Kalau Zoom meeting tak apa. Pelan-pelan lah kita ajak dia kan. Tapi suruh dia tengok yang rakaman Zoom meeting kita tu, bagi dia tengok. Because this is your dynasty. Ini dynasty kita ni tuan. Family business. Live Good is family business. The real family business tuan. Ini yang real. Bukan family business buka apa nama? Buka apa tepi jalan punya stall. Jual nasi lemak ke. That is not a real family business. Ya, mungkin ada di antara tuan-tuan yang buat begitu. Okay, jual something tepi jalan. Ajak anak-anak tolong. Kan, ajak anak-anak tolong, bantu jual apa-apalah. Dan jual goreng pisang ke, jual apa ke di tepi jalan, petang-petang ke apa ke. That is not a real business, family punya business. This one is. Ini yang betul-betul keluarga punya business ni tuan. Live Good ni. Yang tu boleh jadi 2 bulan, 3 bulan mungkin tutup. Tapi yang ni boleh bertahan bertahun-tahun ni tuan. This business. Okay. Contoh dia buat dari rumah, tak payah penat-penat pergi apa naikkan kemah apa semua tu kan. Nak menjual kan. Contoh boleh duduk kat rumah. Itulah sibuk kata. Bayarlah tu Unify tu. Kan. Gunalah Unify. Belilah PC tu. Kita nak buat family business ni. Apa nak sayang duit? Ini alat-alat yang diperlukan tuan-tuan. Untuk kita berniaga ni. Berniaga for the family. Kan sekarang bukan mahal tuan-tuan. PC bukan mahal. Harga PC bukan mahal. Belilah PC. Kan? Gunalah Unify. Jangan guna mobile phone. Kita kena guna PC. Unify. Kan? Baru seronok Zoom meeting. Zoom meeting dengan PC. Okay? Talian Unify. Barulah tak putus-putus. Tak putus-putus. Talian cantik je kan. Skrin besar je kan. Mesti ada komitmen. Mesti ada
Ada kesungguhan lah, tuan. Kesungguhan berniaga itu kita kena curahkan tu. Berapa aku kena bayar aku nak beli PC? Besok carilah. Survey lah. Nak bayar Telekom berapa Unify? Survey lah besok. Jangan lagi guna handphone ni kalau nak seriously, tuan-tuan. Untuk kita berzoom apa semua ni, untuk belajar ni, guna PC. Guna PC. Upgrade yourself. Kan bisnes, Sibu dah banyak kali bagi tahu. Bisnes kita ni is not selling product. Kita ada produk, but we are not selling product. Kita ada produk, tapi we are not selling the product. What are we selling? We are selling ourselves. Apa yang kita jual, tuan? Kita jual diri kita. Network marketing is selling yourself. In the nutshell, dalam kalau kita nak rumuskan dia tu kan. Kalau kita nak rumuskan dia dalam secara singkat, kita kata apa? Business network marketing ini kita menjual apa? Menjual diri kita. Bukan physical diri kita, kan? It's not the physical diri kita. Yang kita jual bukan. Tapi yang kita jual ialah your value. Your worthiness. Manfaat apa yang tuan-tuan ada? Orang boleh dapat apa daripada tuan-tuan punya diri itu? What can you teach? Apa yang tuan-tuan boleh ajar orang? Apa yang tuan-tuan boleh bagi benefit to other people? So you are selling that. Itu yang tuan-tuan jual tu. Jual nilai. Nilai diri itu. Jadi nak naikkan nilai itu yang penting. Kita kena naikkan nilai diri kita, tuan. Sebab kita itu yang kita jual. Itu yang kita jual. Dalam network marketing. Actually that is what you are selling. That's why kenapa kita tengok si A, si B, si C, si D. Okay. Orang ni si A cerita dengan si D. Okay. Si B juga cerita dengan si D. Si C juga cerita dengan si D. 3 orang cerita. Contohlah kita ambil Live Good lah. Si A cerita dengan si D. Si B cerita dengan si D. Orang yang sama. Si C cerita dengan si D. Orang yang sama. Cerita apa? Cerita Live Good. Ini cerita dulu. Ini cerita yang kedua. Ini cerita yang ketiga. Kenapa si D ikut si C? Sedangkan dia lewat dia cerita kan. Si A cerita dulu. Seminggu lepas tu si B pula cerita dia kepada dia. Seminggu lepas tu baru C cerita kepada si D. Tapi si D ikut si C. Dia tak ikut si A, tak ikut si B. Dia ikut si C. Why is that? Sama aja. Cerita Live Good juga. Benda yang sama, Live Good juga. Tapi si D tidak pilih si A, tidak pilih si B. Dia pilih si C. Apa yang difference antara mereka ini? Nilai itu, tuan-tuan. Si D ini melihat nilai. Nilai yang ada pada si A, pada si B, pada si C. Dia tak melihat pada Live Good.
Dia tidak melihat pada living goal. Sama aja. Tapi yang berbeza di sini 3 orang ini ialah nilai setiap orang ini. Dia punya market value. Kita kata jual diri kan? Jual diri. Dia punya market value. Si A, si B, si C lain. Tak sama. Tak sama. Jadi itu yang tuan-tuan kena upgrade yourself. Kita kena invest on ourselves supaya nilai kita naik. Jadi kita boleh offer people lebih banyak. Kan sebab CD ni tuan-tuan, bila dia nak pilih orang, dia akan tengok, apa yang aku boleh dapat daripada si A? Kalau aku ikut dia, apa aku boleh dapat daripada si A? Apa benda yang boleh aku dapat daripada si A? Kalau aku ikut si B, apa benda yang aku boleh dapat daripada si B? Dia akan berfikir begitu. So bila dia tengok si C, C ada banyak benda aku boleh dapat. Kalau aku ikut si C, ada banyak benda aku boleh dapat daripada si C. Bandingkan si A, bandingkan si B. Sebab dia si C ni ada banyak nilai-nilai yang dia ada, yang dia boleh bagi pada si D. Nilai itu. That's why we are selling ourselves. Itu maksud dia. Kita jual diri kita. Jual diri kita maksudnya bukan fizikal. Apa nilai yang kita boleh bagi pada orang yang kita ada. Jadi itu yang menarik orang. Itu menarik orang untuk join kita. Okay? Kenapa? Ada orang senang saja nak sponsor. Ada orang susah nak sponsor. Because the difference in nilai. Ada orang sekejap je. Dia cakap blablabla. Okay, aku join. Ada orang cakap 1 jam, 2 jam. Tak juga join. Sampai habis tak join. Ada orang 5 minit je. 5 minit cerita pun dah. Okay. Berapa kena bayar? Itu different dia. Okay. Jadi jangan kedekut untuk upgrade yourself. Jangan kedekut upgrade yourself. Supaya nilai tuan-tuan naik. Okay? Di mata orang, tuan-tuan punya nilai itu tinggi. Alright, so WhatsApp. Jadi tuan-tuan kena masukkan semua ahli keluarga tuan-tuan itu di dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group kita ada 1024 orang. Boleh muat. Boleh muat tuan-tuan. Okay, sebab itu si perancang 7 seminggu kita penuhkan lah. Itu yang kenapa sibuk push tu. Sibuk push supaya kita penuhkan kita punya WhatsApp group ni. Kalau satu family ada 5 orang. Tuan-tuan bagilah yang ni. 1000 kerusi ni bagi 5. Itulah bilangan keluarga. Bilangan keluarga. Satu keluarga 5 orang. Okay. Jadi 200 keluarga. 200 keluarga penuh dah. The husband, the wife, anak 3. 3 anak, suami isteri, 5 orang. 200 keluarga penuh dah satu WhatsApp group. 1000 people. So itu cara tuan-tuan nak kuatkan kita punya team. Okay. Zoom meeting 100 orang. Kalau penuh, Sipu akan tambah kuota lah. Sekarang dia punya kerusinya itu 100 orang boleh muat. So ini kita kena push biar penuh. Kedua, WhatsApp group. Ini pertama, kedua. WhatsApp group masukkan tuan-tuan punya family tu, kan.
Dan ajak tuan-tuan punya team tu masukkan dia punya family. So 200 orang family members. Families kali 5 dah 1000. Kedua kira-kira penuh lah 1000 orang. Okay, kalau kita bekerja sama ni 200 orang ni bawa dia punya 5 satu family masuk penuh lah. Okay, 1000 orang. Penuh tu kita buat lagi yang kedua. Ada dua WhatsApp group 2000 orang. 2000 orang. Penuh yang ni kita buat yang ketiga pula 3000 orang. Ribu orang sudah ada diamond lah. Diamond 2500. Numbers. The numbers. Kalau nak berniaga kena pandai kira-kira. Kena pandai ilmu hisab. Kena pandai matematik. Numbers. You have to play with numbers. Permainan kita ni permainan nombor. Diamond perlukan berapa? 2500. Macam mana aku nak dapat 2500? Oh, aku kena bina aku punya WhatsApp group. That's why sibuk push WhatsApp group. Sebab sibuk nakkan ini, nombor ni. How to get these numbers? Oi, kita punya pendidikan ialah WhatsApp group, Zoom meeting. So, saya kena ramaikan orang dalam WhatsApp group. Macam mana nak ramaikan orang? Invite 8 people. Invite 8 people ke dalam WhatsApp group itu. Okay, kerana bila dia dah masuk dalam tu, kita akan bombard dia dengan information. Ya. Masuk saja dalam WhatsApp group kita akan bombard dia dengan information every day. Every day berapa kali pula tu kan? Si A, si B, si C posting kat situ kan. Macam-macam emoji pula tu. Okay. To make it excited lah tuan-tuan. Excitement. Kita kena create excitement. Kita ni manusia bukan robot. Manusia bukan robot. Jadi manusia ni perlu excitement. Kalau tak excitement dia boring. Dia boring. Okay. Jadi WhatsApp group itu dia kena make exciting lah. Kena ramai yang posting itu. Posting kena pandai posting lah, jangan yang negatif. Kita nak create environment yang positif, yang exciting. Jadi post lah benda-benda yang menaikkan semangat tu. Macam tu. Don't create negative environment. Always think about positive things. Apa benda positif yang boleh naikkan semangat dalam grup WhatsApp tu. Kita kena jaga tu. Dia susah nak create positivity tu. Dia ambil masa yang lama nak create. But it takes only a few posts to destroy the whole group. Beberapa post negatif saya boleh rosakkan the entire kerja kita tu. Bertahun-tahun kita jaga grup tu, tiba-tiba ada pula orang post yang negatif. Dia boleh rosakkan tu. That's why kita kena hati-hati. Kena jaga grup supaya tidak ada yang rosakkan dia. Okay, jadi ramaikanlah. Yes, kita ada Telegram. Kita ada Telegram. Kita ada Academy website. This is 24 hours open. Tuan-tuan boleh masuk dalam Academy, belajar kat situ. So ini antara penting. Academy itu antara yang penting. Okay, pastikan tuan-tuan punya tim semua daftar dalam Academy
supaya dia boleh immediately belajar. Hari ini dia join. Hari ini join, petang-petang dia join. Tuan-tuan terus daftarkan dia dalam akademi. Tuan-tuan tolong dia, daftarkan dia. Dia tak tahu kan? Dia tak tahu. Dia pun tak tahu ada ke akademi. Tuan-tuan yang tahu. Jadi tuan-tuan tolonglah daftarkan dia. Kan maklumat tuan-tuan ada kan? Bukan banyak pun maklumat perlu. Nama dia, email dia, handphone dia. Itu saja. Nak daftar dalam akademi. So daftarkanlah dia. Tuan-tuan kena daftarkan downline tuan-tuan yang baru join. Lepas tu bagi dia password. Username sama. Jangan bezakan. Username dalam Live Good dengan akademi samakan. Okay. Tolong daftarkan tuan-tuan punya downline yang baru join. Semua orang mesti masuk dalam akademi. Mesti ada username dan password dia. Sebab itu sistem pendidikan kita antara yang penting ialah akademi. Itu 24 hours open. Tapi kena login lah. Sengaja kita login. Kalau tak nanti kumpulan lain masuk. Website tu mestilah ada dia punya login tuan-tuan. Ada username dan password. Mesti ada pintu dia. Kalau tak ada pintu nanti tim lain pun boleh masuk kan. Sebab itulah sibu letak pintu. Ada pintu dia login. Okay. Guna tuan-tuan ini beratus-ratus jam sibu habiskan masa buat bina tu. Penat sibu tu buat akademi tu. Penat. Dia punya video-video tu berapa ratusan jam, mungkin ribu jam sibu buat. Ada berpuluh-puluh video kat situ kan, pelajaran tu. Jadi ambil dia punya manfaat tu. Kalau tak rugi masa sibu buat kan? Kalau tak digunakan akademi itu. Okay. So sistem kita dah ada. Kita ada sistem akademi, ada sistem Telegram, ada. Kenapa Telegram? Sebab Telegram ini tuan-tuan orang baru dia boleh tengok post lama. Orang baru boleh tengok post-post yang lama. Kalau WhatsApp tak boleh tengok yang lama-lama. Yang baru saja boleh tengok kan. Jadi Telegram itu penting dia. Satu, boleh tengok post lama. Dua, Telegram itu boleh size besar. Contohnya PowerPoint. PowerPoint sibu buat tu dia besar tuan-tuan. Tak boleh muat dalam WhatsApp. Tak boleh muat. Tak muat. Jadi kalau sibu nak share PowerPoint, sibu guna Telegram. Tengoklah di Telegram. Ambillah file tu di Telegram. Itu kenapa Telegram. Okay. Tapi yang paling penting Zoom. Kedua WhatsApp. Tiga akademi. Okay. Ni tiga ni. Sistem pendidikan kita ni. Mesti tuan-tuan masuk dalam tiga benda ni. Zoom, WhatsApp, akademi. Akademi tuan. Sibu tahu ramai orang belum daftar akademi. Ramai yang tak daftar akademi. Sibu tahulah sebab sibu admin dia. Sibu tahu siapa yang login, siapa tak login. Sibu tahu siapa yang tak ada nama. Tak ada nama dalam akademi. Tak pernah daftar nama dalam akademi kan. Sibu tahu. Tu. Nanti ada masanya sibu akan akan tunjukkan tu kan. Nama ni tak ada. Kan? Ini orang ni dah daftar tapi tak pernah pun login. Kan? Ada login tapi dah 1 bulan lepas dia login. Dah sebulan dia tak pernah masuk akademi kan. Boleh sibu tunjukkan tu. Right? So itulah pendidikan kita tuan. Jadi gunakanlah sistem pendidikan yang kita ada ni. Okay? Dan kalau tuan-tuan compare tim lain, tidak ada macam ni tuan-tuan. Tidak ada sistem pendidikan macam ni. Dia ada akademi, dia ada Zoom meeting hari-hari. Kan? Ada channel YouTube. Ada channel YouTube lagi tuan. Ada satu lagi. Channel YouTube. Kita ada channel YouTube.
Empat ni tuan. Jadi orang yang baru join, pergi YouTube boleh. Sebab ini tak perlu nak login. Pergi ke akademi. Akademi tersusun lah. Akademi yang paling bagus sebab dia tersusun. Tapi tuan-tuan juga boleh tengok dalam YouTube. Okay, contoh BOP, Business Opportunity Presentation. Tuan-tuan perlukan tu. Saya perlukan BOP lah. Saya nak dengar BOP. Cerita daripada company, marketing plan, produk. Saya nak dengar semua tu. Tak payah tuan-tuan ikut tuition ini. Tuan-tuan pergi ke YouTube. Tengok video tu. Dah ada kat situ. BOP dah ada beberapa video dalam situ. Tengoklah mana-mana video yang BOP lah. Tentu akan dapat the whole thing. The whole thing. So ikut Zoom meeting kita ni, kita tuition lebih dia tidak berkaitan dengan BOP sebab BOP tu standard sama je. Kan, tuan-tuan tengok video dah selesai lah tu. Tapi tuition ni kita macam-macam topik kita boleh cerita dalam tuition. So tuition sangat penting. Sangat-sangat penting. Tuan-tuan jangan tengok tuition macam tak ada apa. Tuition tu lah yang paling penting. Bila kita kata tuition tu, itulah yang paling penting. BOP tu sama je. Tuan-tuan tengok video BOP sama lah, benda tu lah. Tak ada beza. Tapi tuition ni boleh banyak benda. Banyak benda yang tuan-tuan tak pernah dengar pun akan keluar dalam tuition. Kan? Macam itulah. 10:53. Okay, jadi topik malam ni pendidikan. Itulah topik dia. Topik dia ialah pendidikan. Sistem pendidikan kita. Daripada syarikat punya dan tim kita punya. Okay, tim kita punya. Dan dia ada juga nanti Sibu akan buat seminar. Okay, jadi kita ada akademi, kita ada Zoom meeting, kita ada YouTube, kita ada seminar. Okay, nanti kita akan buat seminar. Okay, kita ada WhatsApp group, kita ada Telegram group. So seminar ni Sibu nak tengok bila ada ramai grup kita di satu daerah. Bila ada ramai kumpulan kita dalam daerah itu. Bila cukup kuota dia, Sibu akan turun. Akan buat seminar di hotel. Tapi berbayarlah. Berbayarlah, kita jual tiket lah. Kita akan jual tiket lah. Jadi syaratnya mesti ada ramai dulu orang di situ. Kan, bila kita jual tiket ada pembeli dia kan. Kalau tak ada pembeli macam mana kita nak buat? Okay, so kita akan buat seminar. Bila ada permintaan untuk kita buat seminar di situ. Contoh. Katalah di Kota Kinabalu. Kan? Di Kota Kinabalu dah ada 30 orang dah. 30 orang dah ada kat sini. Oh, baguslah kita buat satu seminar kat sini. 30 orang ni garanti hadir. Garanti beli tiket tu. Okey lah. Kan? Kalau macam tu Sibu boleh lah. Kan? Contoh lah di Melaka ada 30 orang dah member. Kalau kita jual tiket garanti mereka beli. Boleh lah. Okay. Contoh lagi di JB Johor Bahru ada 30 orang dah member. Jom kita buat seminar di Johor Bahru. Boleh lah. Okay. Bukan pergi sana cari-cari orang, tidak. Mesti sudah ada orang.
Mesti sudah ada orang. Nak buat seminar tu kan kita kena cepat. So before kita buat seminar sudah ada pembeli tiket dia. Sudah ada pembeli tiket dia. Barulah kita buat seminar. Bukan buat seminar baru nak jual tiket, tidak. Jual tiket dulu. Dah habis tiket tu, okey, kita on. Kita on. Macam itulah. Okay, and then Sifu nakkan Sarawak lah tuan. Sabah ni dah jalan. Okay, Sabah dah okay lah, jalan lah. Kan? Somebody already moving there. Kan? Okay, kita ada beberapa orang di sana yang gerakkan market Sabah. Market Sabah tu Sifu tengok baru area Pantai Barat. Baru area Pantai Barat. KK tempat si apa pangeran tu kan. Saya tengok dia dah pergi Tenam, pergi Keningau, pergi Tambunan. Jadi area-area itulah kan. So kita nak pergi utara juga tu, gerakkanlah Kudat, Kota Marudu, Beaufort kan, Papar, the area lah, gerakkanlah sana kan. Okay, somebody sandakan tu besar tu. So kita kena ramaikan orang sandakan. Masuk Zoom meeting kita ni. Itu tempat Sifu tu. Sandakan tu Sifu punya hometown tu. Ya Tawau jugalah. But lebih banyak masa Sifu di Sandakan berbanding Tawau. Sifu punya umur 1 tahun sudah ada di Sandakan sampai Form 3. Umur 1 tahun sampai Form 3. Itu masa Sifu di Sandakan, daerah Sandakan. So my hometown. Berapa umur Sifu? Berapa umur Sifu sekarang? Oh, Sifu dah 58. Oh, 58. Okay. Jadi itu hometown Sifu. Masih handsome lagi, masih handsome. So harap area Sandakan di apa nama, digempurkanlah ya, dibaja-bajakanlah ya. Jadi Sifu boleh turun Sandakan, boleh bantu Sandakan, tapi kena ada numbers tu. 30 people, ada 30 orang, okey, dah boleh kita buat seminar. Sifu akan turun, Sifu akan buat roadshow, but I need people di setiap daerah itu ada orang ya, ada orang. Baru ngam roadshow. Kalau roadshow tak ada orang buat apa? So paling lewat Sifu akan roadshow ialah Januari. Januari itu Sifu nak roadshow seluruh Sabah tu by Januari. Jadi ada masa berapa bulan ni tuan-tuan cuba sediakan orang lah. Sediakan orang. Maksudnya daftarkan orang baru. Nanti bila Sifu buat roadshow ada orang dah yang Sifu boleh train. Okay, Tawau, Sandakan, KK, 3 tempat ni yang besar ni, kota-kota besar ni. Kota besar, 3. Keningau juga kira good area, Keningau. Okay, Keningau kena bangunkan Keningau tu. Itu antara bandar yang bagus lah, yang bagus untuk network marketing. Keningau, Sandakan, Tawau, Kota Kinabalu. Beaufort also good. Beaufort pun besar juga. Beaufort. Alright. Ini tempat-tempat Sifu jalan ni tuan-tuan. Tempat Sifu jalan. Okey, yang lain yang di Sarawak. Sifu nak Sarawak ada di Miri. We need people in Miri. We need people in Kuching. Kita perlukan orang di Sibu. Kita perlukan orang di Sri Aman. Ini kawasan-kawasan besar. Mesti ada kita punya team member there. Okay? Harap-harap ada protege Sifu lah. Kan? Sifu nakkan protege di bandar-bandar besar ni kan. So I can teach these people about IT. So dia boleh pimpin dia punya team di situ kan. Why IT? IT itu yang sebut kata tadi, nilai tu. Kalau tuan-tuan mahir IT, tuan-tuan punya nilai itu naik.
naik. If you know the skill, IT skill. Sebab kita dalam industri network marketing, dia perlukan IT. Network marketing ini dia perlukan IT. Macam Sibu buat tadi tu. Sibu buat video-video yang avatar tu kan. Itu knowledge pasal IT lah. Macam mana kita nak buat kalau tak ada knowledge IT kan. Okay, Sibu boleh buat video-video macam tu. Jadi itu perlukan kemahiran. Sibu boleh ajar tapi kena ada orang yang boleh, ada knowledge dia boleh terima ilmu tu. Ya, sebab dia technical knowledge tu. Dan perlu keluar duit. Software yang Sifu guna tu itu harga ribu-ribu. Bukan harga RM100, RM200, tak ada. More than 1,000 tu. Bukan satu, banyak software yang Sifu guna. Kan? Jadi kalau kita kedekut memang susah tu. Kan nak keluar duit RM1,000 nak beli something tools, software. Alamak, mahalnya. Tak jadi ya. Tak jadilah. Kan? Dia macam tu, kena sanggup keluar duit. Kan? Itu baru tools, alat. Kena belajar pula tu. Nak apply dia. Kan? Ada masa yang tuan-tuan kena guna masa tu. To study. To gain the skill. Okay? Bukan senang nak senang tuan. Kan? Bukan senang nak naikkan kita punya value tu. Nilai diri kita bukan senang. Duit keluar. Kita kena sanggup keluar duit. Okay? Sanggup keluar masa kita, tenaga kita nak belajar. But bila kita dah ada benda tu, kita punya nilai naik. Di mata orang, this guy is knowledgeable lah. Kan? So senang kita nak promote something dan dia ikut. Dia ikut kenapa? Dia nampak kita. Dia nampak apa manfaat dia dapat kalau ikut kita. Itulah itu berkata, we are selling ourselves. We are selling ourselves, tuan-tuan. Bukan pelacur, bukan. Pelacur tu selling dia punya tapi body dia, badan dia. Kita bukan jual badan, tuan. Kita jual knowledge. Kita jual skill kita. Kita jual knowledge kita. Ilmu kita yang kita jual. So itu become part of us. Dia menjadi sebahagian dari diri kita. Itu kita kata jual diri. Jual diri apa? Nilai. Knowledge itu. Ilmu tu. Itu yang kita jual. Skill tu. Itu membawa pengaruh. Ada pengaruh dia. Ada aura dia. Ada karisma dia. Daripada situ. That's what magnetic marketing is. Itulah dipanggil pemasaran magnetik. Magnetik. Dia jual diri dia. Magnetik. Ditarik. Bukan dia push, dia tarik. Okay. Jadi kalau ramai orang boleh dapat macam tu, that's why si pun nak buat protege, supaya benda tu ramai orang ada lah kan. Ada. Itu fungsi protege tu. Kenapa si pun kata si pun nak protege? Tapi nak cari orang yang boleh terima ilmu tu susah juga. Susah juga tuan-tuan. Kena banyak sacrifice. Kena ada PC, kena ada laptop. PC ada, laptop pun ada. Kena mahir Microsoft punya software. At least mesti tahu tu. PowerPoint, Excel, Microsoft Word. Kan? Itu tiga tu at least kena tahu. Kalau nak jadi protege lah. Okay, dan otak kena masih cair lah. Walaupun umur dah macam si punya umur ni tak apa. 58 ke 60 ke tak apa. Tapi otak masih cair lah. Otak masih boleh belajar kan. Masih boleh belajar. Jangan beku sudah. Okey, dah lah pukul 11 lah. Ada soalan-soalan nak tanya pasal education. Pendidikan kita. Okay, Syiful. Assalamualaikum and good evening everybody. Ya, salam. Lagi pengiran ni. Now, I think malam ni very strong words from Syiful Gani. I thank you and appreciate your effort lah untuk move the whole team to higher levels. Ini pasal ni Zoom ni. Ya sebenarnya banyak kali kita dah hantar link-link kepada rakan-rakan baik yang di dalam grup itu sendiri secara private maupun kawan-kawan yang belum join lagi. Akan tetapi
itulah dia punya respon hambar lah. Hambar, especially kalau prospek ini dia tanpa Zoom, I'm not surprised. Saya tidak heran. Tapi ini yang sudah masuk, yang berada dalam grup ini, dia, I'm sorry to say, I can be very hard. Dia tak masuk pun. Ya. I don't know, mungkin each team leader dia kena revise that person punya di why. Mungkin dia punya the why itu tidak berapa strong, ataupun dia sudah tergelincir daripada di why asal itu. Ya. That's what I think. Ya. Baik Zoom meeting kah, baik WhatsApp kah, bahkan mungkin juga lah. Saya bukan menuduh ataupun iyalah bukan menuduh siapapun. Cuma I believe ada yang langsung tidak baca itu WhatsApp-nya. Ada yang langsung tidak tinggal that video. You may laugh, but that's a very sad affair lah sebenarnya, because this is macam satu permainan bola sepak lah. There are 11 players on the field, ya. Ada substitute mungkin 5-6 orang, dan you have assistant coach, ada manager. Ya sebenarnya bukan saja di 11 players tu yang memainkan peranan, bukan saja coach itu yang memainkan peran, the whole team, including dia punya substitutes apa semua ni. So if the whole team tidak menunjukkan supportive attitude, dia akan ada lubang sana sini lah. Ya, ada vacuum, yang perlu diisi tu. Ya. Ya. WhatsApp sama Zoom meeting ni. Begitu juga Telegram. I have my own Telegram channel. Adalah barangkali 30 orang lebih. Biasa yang baca tu adalah 5 orang, 8 orang, 7 orang. Dan support it. I think itulah, mungkin kita kena emphasize di why itu. Why? I think siapa tim Mila punya video, that's very strong tau. He wants to prove himself to the outside world. Kadang-kadang kita ni hidup sebagai attendant saja, sebagai peniaga goreng pisang saya. I'm sorry to say that, but this is a fact. Mungkin kita ada pensioner yang menerima gaji 1,000, 2,000 dalam keadaan harga barang yang sentiasa menaik. Itu that money is becoming less and less and less, Pak. Yep. So itu sebab sebenarnya why saya join ini Live Good. Now for your information, Sifwa, ini ada panjang sedikit lah, okay? I run my own futsal. Ini futsal ni, dia I play video. Dia punya income is kind of fixed. Sebab I cannot increase the time. Yeah. So meaning the amount, monthly amount yang saya receive as income from this futsal, dia kind of fixed tau. Dia boleh berkurang, bahkan berkurang. Especially masa PKP. 6 bulan, 1 sen tidak masuk. Yes, 6 bulan 1 sen tidak masuk. Jangan kata 100 ringgit, 1,000 ringgit, 1 sen tidak masuk. Because authority block because of COVID-19. Now sekarang sudah reopen. Still, I cannot increase the amount. The volume of income tu tidak boleh increase. Dia sudah ada dia punya limit pada sana. So with prices, harga barang semakin menaik, itu volume tu dia akan shrink, mengecil. So I find this Live Good to be a very profitable business. I must thank you, Shifu, for giving me the first opportunity to join. Under you, directly under you, and Rena also. I talked to Rena last few days. He's a very nice guy, all man, soft spoken. Adakah dia malam ni? Ada tu. Yeah, so I think that's very important. I think
I don't know how macam mana kita boleh move kita punya people to accept this sebagai satu cara untuk menyelesaikan apa saja masalah yang kita hadapi ni. Yep. Yeah. Right? Yeah. Biar dia pesara kah? Pesara, I was in the I'm in the group pesara. Everybody tanya, dah masuk ke pension? Dah masuk ke pension? I said, my God, you are lucky ada pension. Saya pension tiada gaji bulanan lah. Okay, that's the thing, sih. Yeah, the why. I think kita kena minta kita punya orang-orang ni leaders ready to ask our team to revise balik dia punya the whys. Yep. Dengan harapan dia boleh revive dia punya interest dan ano. And I think attending the Zoom meeting ni betul kata Sipo, it is one important way to acquire itu ilmu pengetahuan. Kadang-kadang terasa juga saya hadir Zoom meeting setiap malam ni, alah ini same subject. Tapi saya kena kosongan diri tau. I think that's part of the process menuntut ilmu ni. Kita kena, because kalau saya beranggapan begitu dan terus tidak masuk meeting, I will have this ego tau. Ada ego yang mengatakan saya sudah tahu. Yeah. In fact, every night saya masuk ke dalam meeting ini, saya kosongkan diri saya, as if I don't know anything. That's the way how we learn. Yep. Hopefully lah, if you agree. Yep. Okay. Good night everybody. Alright. Sorry Good. kalau dia yang terkasar. Okay, bro, dah sampai 11.13. Okay, jadi hari-hari ada saja yang berbeza. Jadi masuk je Zoom meeting kita. Tapi yang pentingnya tuan bawa kawan baru. Okay, supaya kita nak duplicate our network itu supaya dia berkembang. That is what Zoom meeting is about. Okay, kita nak kembangkan kita punya numbers of people. Satu orang jadi dua orang jadi empat orang jadi 8 jadi 16. Berganda dua. Tentu bawa dua. Everybody doing the same thing. Pelan-pelan tuan-tuan akan tengok, tim aku dah ada 500 orang. 500 orang tuan-tuan dah platinum. Lama-lama 2,005 orang dah. 2,500 tuan-tuan dah diamond dah. Pelan-pelan kita guna Zoom meeting ni. Bring in people. The number of people, kota dia tu Sibu boleh naikkan sampai 1,000 orang pun boleh. Zoom meeting ni boleh sampai 1,000 orang sebenarnya. Okay, tapi sekarang tak perlulah. Sekarang ni 100 orang tu masih cukup. Tapi kalau dah lepas 100, dah melimpah, Sibu akan pergi ke 500. Sibu akan naikkan ke 500. Okay, yang bayaran tu jangan worry. I will take care of the payment of the Zoom. Okay. Alright, kita macam biasalah. Kalau tak ada soalan, kita cerita lagu.